Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Salman Daniel bin Ahmad Zainuddin. Nombor metrik 049820. Jadi saya diberi tugasan untuk menerangkan tentang Tamhid 2 dan Tamhid 3. Jadi kita terus kepada slide Tamhid kedua. Jadi dalam Tamhid 2 ni apa yang kita dapat adalah menerangkan bahawa mendalami ilmu ini maksudnya ilmu kalam lah. Walaupun ianya penting, ilmu kalam ni ilmu yang penting, tapi bagi sesetengah golongan ia tidak penting. Bahkan yang penting bagi mereka ialah meninggalkannya. Poin yang kedua, memaparkan pandangan Al-Ghazali tentang siapakah yang sepatutnya mengelakkan diri atau tidak didedahkan dari mengkaji ilmu kalam. Poin yang ketiga, kenyataan ini perlu difahami dalam konteks yang ada kerana ia tidak patut difahami bahawa Al-Ghazali memperkecilkan kepentingan ilmu kalam atau bahawa Al-Ghazali menolak ilmu kalam. Al-Ghazali secara tegas menyatakan pada pendahuluan pengantar kedua ini. Maksudnya dalam kitab Tisaq fi Iltiqa ni, Imam Al-Ghazali menegaskan bahawa ilmu kalam ni ibarat ubat, sebagai ubat ataupun penawar kepada penyakit hati. Ini bermakna hanya mereka yang penyakit hati sahaja yang perlukan ubat ni. Jadi tidak semua orang perlukan ubat. Kalau kita sakit, maka orang yang sakit tu sajalah yang perlukan ubat. Jadi orang yang tak sakit, buat apa nak ambil ubatnya? Jadi dalam masa yang sama, Al-Ghazali menyebut bahawa seorang doktor, ni perumpamaan lah, perumpamaan menyebut bahawa seorang doktor yang tidak faham dan tidak mahir dalam mengenal pasti penyakit. Dan kalau ada doktor yang dia tak tahu pasal penyakit, tak reti nak kaji penyakit tak, lepas tu dia buat bijak dan cara yang betul untuk mengobatinya akan berkemungkinan merosakkan. Jadi kalau dia ni buat bijak, kata bahasa kita, buat pandai, jadi akan merosakkan dan memburukkan lagi keadaan pesakit dengan bentuk dan kadar penawar yang diberikan. Ini bermakna walaupun penawar yang dimiliki itu mujarab dan baik untuk menyembuhkan penyakit hati, namun doktor tersebut perlu pandai dan tepat dalam menilai tahap pesakitnya. Maknanya kata kalau pesakit dia tu slow, maknanya ubat dia kena bagi ubat yang dos yang rendah lah. Kalau sakit tu kuat, maka bagi dos yang tinggi. Kalau orang sakit slow, bagi dos kuat, maka akan dapat sakit pula. Gitu. Jadi beri mudarat pula. Itu perumpamaan. Dari sini jelas bahawa ilmu kalam adalah penawar dan ia berkesan untuk mengobati penyakit hati. Namun ia perlu didedahkan dengan kadar yang sesuai untuk golongan yang memerlukan. Al-Ghazali mengemukakan 4 kelompok manusia yang dikaitkan dengan keperluan mereka terhadap ilmu kalam. Maka Imam Ghazali sini sebut ada 4 golongan, 4 kelompok yang mana perlu terhadap ilmu kalam. Secara umumnya kelompok ini adalah kelompok khas yang diketengahkan dalam kaitannya dengan isu di sini. Ia tidak mewakili keseluruhan kelompok manusia. Kelompok manusia ini boleh dibahagikan kepada 2 kategori. Maka manusia ini boleh dibahagikan kepada 2 kategori utama. Dan setiap kategori merangkumi 2 kelompok yang dinyatakan oleh Al-Ghazali dalam pengantar kedua ni. Dalam Tamhid yang kedua ni lah. Kategori pertama, golongan yang tidak memerlukan ilmu kalam. Kategori ini memperlihat 2 golongan yang dilihat oleh Al-Ghazali sebagai tidak memerlukan. Jadi kategori golongan yang pertamanya adalah golongan yang tidak memerlukan. Siapa tidak memerlukan yang kita masuk lagi, atau tidak berfaedah ilmu kalam kepada mereka. Golongan pertama adalah golongan yang dengan kesucian jiwa mereka mampu meyakini terhadap keimanan yang sebenar dalam Islam. Mereka inilah merujuk kepada generasi awal Islam yang dididik secara langsung oleh Rasulullah SAW sendiri. Mereka ni adalah sahabat lah, sahabat para tabi'in. Secara dasarnya golongan ini bukan setakat tak perlu, bukan setakat tidak memerlukan ilmu kalam untuk memastikan mereka faham dan beriman dengan Islam. Malah dalam ilmu-ilmu lain pun mereka boleh dikatakan tidak memerlukan. Sebarang tradisi ilmu yang kita dapat lihat macam zaman ni ada dikhususkan ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu tafsir, ilmu hadis dan selainnya. Kerana sebab apa tidak perlu pada mereka? Sebab Rasulullah ada bersama mereka. Sumber ilmu tu Al-Quran dan diturunkan langsung kepada Rasulullah, dan Rasulullah tu ada tepi mereka. Maknanya nak tanya tu boleh tanya direct.
Jadi tak perlulah mereka ni terhadap ilmu kalam. Bukan makna kata tak perlu ni bukan makna para sahabat tidak faham. Bukan makna para sahabat tak yakin dengan akidah Islam. Tapi sebab mereka ni tak ada penyakit. Tidak ada penyakit macam kita lah ni lah. Jadi golongan kedua ialah golongan yang begitu menentang Islam dan telah menutup pemikiran dan hati mereka. Jadi golongan yang kedua ni, golongan yang tidak perlu akan ilmu kalam kepada dia ni adalah golongan penentang lah, musuh-musuh Islam. Tak, yang mana memang dia tak mau terima kebenaran Islam. Ini boleh dirujuk kepada golongan musyrikin yang sentiasa memerangi Nabi SAW ataupun golongan kafir. Orang kafir ni yang secara terangan memusuhi Islam. Golongan ini tidak berfaedah ilmu kalam baginya. Bukan kerana ilmu kalam tu tak berguna. Tapi kerana mereka sendiri telah menutup diri mereka dari sebarang ilmu. Maknanya memang ia tak ambuh. Maka buat apa kita nak baginya? Tak, maknanya tak perlulah. Cara nak mendepani golongan sebegini menurut Al-Ghazali adalah dengan rotang. Maknanya kita perangi mereka lah. Begitu. Jadi Imam Syafi'i ada sebut barang siapa yang memberikan ilmu kepada orang jahil, maka dia sebenarnya telah menghilangkan ilmu tersebut, iaitu dengan sebab memberikannya kepada orang yang tidak tahu manfaat. Maknanya kita bagi suatu benda tu kepada orang yang tak tahu manfaatnya apa. Contoh, kita bagi mic kepada orang yang tak tahu apa fungsi mic ni. Jadi dia buat guna mic ni untuk pukul orang. Jadi tak kenalah mic ni untuk bercakap, bukan untuk pukul orang. Jadi tak ada guna kita beri kerja. Dan sebaliknya, barang siapa yang barang siapa yang menghalang pengajaran ilmu kepada seseorang yang mampu menerima, maknanya kita ni halang orang untuk belajar ilmu lah. Maknanya kata dia ni orang yang mampu, orang yang pandai nak belajar ilmu agama, tapi kita halang. Maka dia ni sebenarnya telah berlaku zalim kerana menghalang seseorang yang mampu dari memanfaati ilmu daripadanya. Kategori yang kedua pula, golongan yang memerlukan ilmu kalam pula, adalah dalam kadar tertentu. Kategori ini memperlihatkan dua lagi golongan yang disebut oleh Al-Ghazali dengan mereka, dan mereka adalah golongan yang boleh. Yang pertama, golongan yang boleh dan perlu didedahkan ilmu kalam pada kadar yang sesuai. Maknanya ikut kadar dia lah. Golongan pertama adalah golongan umat Islam yang beriman dan berpegang dengan akidah yang benar. Maknanya umat Islam yang beriman dan berpegang dengan akidah yang benar lah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka juga adalah golongan yang sedar tentang perkembangan semasa umat Islam dan cabaran yang dihadapinya. Sesekali mereka terdedah dengan isu-isu berkaitan Islam dan akidah dan mungkin tidak mampu menjawab isu tersebut secara tepat. Makna kata ni kan ada ramai golongan-golongan yang ingin mempercelarukan kita lah. Mempercelarukan, memberi soalan-soalan yang kadang-kadang soalan tu macam saja nak buat kita sesat. Jadi bagi golongan sebegini, Imam Al-Ghazali menyarankan agar mereka tidak dedahkan kepada ilmu kalam kecuali pada tahap yang sesuai. Maknanya ikut tahap dia lah, ikut tahap kefahaman, tahap ilmu agama dia banyak mana. Iaitu tahap yang diperlukan sekadar untuk memungkinkan mereka menjawab isu-isu yang muncul secara jelas. Namun jika mereka termasuk dalam golongan yang cukup berwibawa, maknanya kalau dia ni memang alim, maknanya dia ni memang penuntut ilmu yang banyak ilmu lah dia belajar. Maknanya dia ni banyak ilmu di dada lah, yang cukup berwibawa untuk mendalami ilmu kalam secara lekat, maka mereka patut didedahkan dengan ilmu kalam selengkapnya. Dan golongan kedua pula adalah golongan bukan Islam yang tidak beriman, namun mereka ni tak menentang Islam. Maknanya kalau lain beza dengan tadi dia tu kafir, lepas tu dia ni menentang pula. Menentang, memang dia tak mau terima dah Islam. Tapi kalau golongan ni, golongan yang perlu ni, kedua ni, adalah golongan bukan Islam yang tidak beriman. Jadi ada syarat tu. Namun mereka ni tak menentang. Mereka tak menentang, bahkan menampakkan kesediaan. Maknanya dia ni nampak ada minat untuk dengar ataupun nak fikir tentang Islam, tentang akidah Islam. Al-Ghazali menasihatkan umat Islam agar berhemah. Berhemah ni makna kata hikmah lah, dengan berhikmah dalam mendepani golongan ini. Makna kata janganlah kita menghukum dia ke apa ke.
kita beri nasihat secara hikmah. Kerana apa? Kalau kita ni beri cara yang salah, takutnya orang yang macam ni akan lari daripada kita. Jadi Al-Ghazali ni dia mengkritik golongan yang disifatkan sebagai kumpulan yang jahil. Jahil dari al-haq. Dia ni memang nak sampaikan benda betul, tapi dia ni jahil cara nak sampai tu. Merujuk kepada golongan literalis daripada kalangan umat Islam yang ekstrim dalam menyeru manusia kepada Islam. Golongan ini telah menjarakkan golongan sasaran tersebut dari Islam dan mengganggu tugas ilmuwan mereka. Jadi inilah, kalau kita salah dakwah, salah cara kita seru orang untuk dekat kepada Islam, maka kadang-kadang orang jadi nak lari, kata buat apa ni Islam gini. Jadi gitu pula. Jadi kita masuk kepada tamhid yang ketiga. Pengantar ketiga, Al-Tamhid Al-Thalith, Kitab Al-Iqtisad fil Ittiqa, yang bertajuk, tamhid yang ketiga ni yang bertajuk pada menerangkan bahawa mendalami ilmu ini, ilmu ini ni ilmu kalam lah, adalah sebahagian dari fardu kifayah. Dibincangkan di mana Al-Ghazali menegaskan bahawa ilmu kalam itu adalah fardu kifayah. Jadi Imam Al-Ghazali menegaskan bahawa ilmu kalam ini merupakan ilmu fardu kifayah. Kenyataan yang dikemukakan oleh Al-Ghazali ialah, ketahuilah bahawa mendalami at-tabahhur, iaitu mendalami dalam ilmu ini, iaitu ilmu kalam, lah, dan membahaskan segala persoalannya bukanlah dari fardu ain, namun ianya adalah dari fardu kifayah. Mana kata kita mendalami, kita ni menjadi pakar dalam ilmu kalam ni, itu adalah fardu kifayah sahaja, bukan fardu ain. Jadi dua kata kunci yang disebut dalam kenyataan Imam Al-Ghazali tadi. Yang pertamanya, mendalami secara dalam ilmu ni, at-tabahhur fi hadza al-ilmi, dan membahaskan segala persoalannya, iaitu kepada ilmu kalam lah, al-istighraq bi majami'iha. Kedua-dua kata kunci ini merujuk kepada penguasaan yang menyeluruh. Maknanya kita ni tahu belaka, tahu serba-serbi tentang ilmu kalam itu secara mendalam, meluah. Mana kata orang tanya gajah rimau, boleh jawab lah ke pasal ilmu kalam. Kenyataan ini menggambarkan bahawa apa yang dikategorikan sebagai fardu kifayah itu adalah penguasaan pada kualiti ini. Dia kata nak menguasai secara dalam itulah yang menjadi fardu kifayah. Ia juga secara tersirat menjelaskan betapa seorang itu hanya boleh digelar. Dia kata dia ni memang orang yang betul-betul menguasai lah yang fardu kifayah ni. Mutakallim hanya apabila dia menguasai. Seorang itu akan hanya digelar mutakallim hanya apabila dia menguasai ilmu kalam pada tahap sebegini. Maknanya tahap yang memang hebat lah, atas kali orang kata, lebih kurang. Iaitu tahap pakar rujuk. Dia kata kalau pasal masalah ilmu kalam ni, orang rujuk dia lah. Sebab dia ni pakar. Ia tidak bermakna memahami usul akidah dan meyakininya berasaskan dalil yang sesuai dengan tahap setiap Muslim itu juga fardu kifayah. Sebaliknya, ia adalah fardu ain yang wajib diusahakan setiap umat Islam. Makna kata di sini, janganlah kita ingat semua bab-bab akidah ini adalah fardu kifayah belaka. Bukan. Tapi yang menjadi fardu kifayah itu hanya sahaja yang maksudnya nak mendalami, nak menjadi pakar ilmu kalam. Tu yang usul akidah, asas-asas akidah ni wajib setiap umat Islam belajar. Contoh, jangan sampai ada keraguan dalam diri kita ni, Allah ni wujud ke tak? Tak boleh lagu tu. Kalau begitu jatuh haram. Maknanya sebab ianya fardu ain kepada kulli muslim wa muslimatin. Manakala slide yang seterusnya, manakala asas atau hujah kenapa ilmu kalam dengan penguasaan sebegini adalah fardu kifayah ialah, pertama, sebagaimana yang dikupas oleh Al-Ghazali di dalam Al-Tamhid As-Sani, tidak semua orang layak atau bersedia atau mampu menguasainya ilmu kalam. Bahkan ada di kalangan manusia yang lebih selamat jika dijauhkan dia dari ilmu kalam ini. Kenapa? Kalau dia ni jenis orang hok biasa-biasa, dia belajar bab ilmu kalam ni dalam-dalam, takut sesat. Semua ini secara jelas menunjukkan bahawa ia bukan sesuai untuk semua orang, dan oleh itu tidak ada untuk ilmu kalam ini dikategorikan sebagai fardu ain. Maknanya kata tidak sesuai untuk semua orang. Takkan kita nak jatuh fardu ain. Kalau jatuh fardu ain, maka semua orang wajib belajar. Dan kalau tidak sesuai dengan dia, takut sesat, susah pula.
Jadi yang keduanya, kita semua tahu bahawa mengeluarkan umat Islam dari sebarang kekeliruan dan syak dalam hal akidah adalah suatu kewajipan, dan usaha ini bukanlah suatu yang mustahil dicapai. Oleh itu, setiap individu Muslim sepatutnya bebas dari sebarang kekeliruan dan syak dalam akidahnya. Namun begitu, maknanya kata setiap Muslim ni sepatutnya bebas lah. Sebarang maknanya usul-usul akidah tu biar kemah lah. Biar benda hak fardu ain pasal akidah ni kena ada dalam diri. Jangan sampai benda basic pun was-was agak Allah ni wujud ke tak, Allah ni wujud ke tak, susah lah. Jadi susah. Namun begitu, umat Islam perlu sedar bahawa di sana terdapat golongan tertentu yang setiasa. Maknanya musuh-musuh Allah Ta'ala ni akan ada sama untuk nak kita ni rasa keliru tentang akidah kita ni lah, tentang agama kita ni. Dia nak tiup-tiup itu je. Tapi sebab kita punya usul akidah tu tidak kemah, maka akan jadi satu kekeliruan lah. Campur syaitan pula tiup dengan kita semayang bang tak apa jaga. Jadi mudah terpengaruh syak di kalangan umat Islam. Dan ini boleh disaksikan di setiap zaman pada setiap tempat. Ni musuh Islam ni memang disebut dalam Al-Quran, dia tidak akan pernah berputus asa. Walan tarda ankal yahud wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Maka Yahudi dan Nasara ni tidak akan sekali-sekali akan putus asa sehingga mu ni ikut agama dia. Maka akan ada sokmo. Tak kira bila-bila masa di mana jua. Oleh itu perlu ada pada setiap zaman. Maka perlu adalah juga pada setiap zaman dan tempat seseorang yang menguasai ilmu kalam. Ni kena adalah salah seorang yang menguasai ilmu kalam. Ni pakar dalam ilmu kalam, untuk menolak dan memperjelaskan isu-isu berkenaan jika ditimbulkan atau muncul di kalangan masyarakat Islam. Mana kata perlu ada jugalah orang yang pakar dalam ilmu kalam. Kerana apa? Kerana musuh Islam ni akan mencari sokmo untuk buat kita ni ragu-ragu dengan agama kita dan sebagainya lah. Imam Al-Ghazali menyatakan kedudukan pakar ilmu kalam sebagai suatu yang bersifat fardul kifayah adalah sama dengan kedudukan pakar dalam fiqh dan juga ilmu kedoktoran. Umat Islam, maknanya kata Imam Al-Ghazali mengatakan kedudukan ilmu kalam ni, pakar ilmu kalam ni perlu ada jugalah. Walaupun ianya bersifat fardu kifayah lah. Maknanya kata kalau tak ada seorang pakar ilmu kalam, semua terselaka. Jadi perlu ada pakar ilmu kalam sebagaimana adanya pakar dalam fiqh. Maknanya kata bila nak tubik-tubik hukum semua tu, sebab ni macam-macam benda-benda baru. Jadi perlu ada pakar dalam ilmu fiqh, usul fiqh, bagi mengistinbat hukum lah. Dan juga ilmu kedoktoran. Maknanya kata doktor pun kena ada doktor pakar. Kalau tak ada doktor pakar, tak ada doktor pakar otak contoh. Kalau ni ramai orang kanser otak, maka mati belaka orang kanser otak padang lah. Umat Islam di setiap zaman dan tempat memerlukan seorang ulama kalam mutakallim dan ulama fiqh. Perlu ada juga pakar ulama kalam, perlu ada ulama fiqh, sama seperti mereka memerlukan seorang doktor. Yang betapa pentingnya dia kaitkan dengan doktor. Sebab apa? Sebab ramai orang sakit. Kalau ramai orang sakit, tak ada doktor. Doktor tak ada, orang sakit ramai, mati belaka. Namun beliau juga menyatakan bahawa tahap keperluan kepada mana-mana dari kalangan pakar ilmu ini turut dinilai berdasarkan sejauh manakah kepentingan pakar tersebut dan ilmunya kepada masyarakat, sama ada di dunia maupun di akhirat, sama ada kepentingan jasadi maupun rohani. Jadi itu saja daripada saya, Tamhid 2 dan Tamhid 3. Segala kekurangan saya minta maaf banyak. Segala kelebihan ianya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang disandarkan kepada saya. Jadi wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.